Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Terima kasih yang telah subscribe saluran ini. Mudah-mudahan saluran ini boleh berkembang dengan lebih baik, insya-Allah. Okey, dalam video lepas kita dah ceritakan mengapa ibu bapa perlu mengawal handphone yang kita berikan kepada anak-anak. Kita dah ceritakan pandangan daripada Al-Fadil Syekh Almarhum Syekh Abdullah Nasir Luan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak di dalam Islam. Ada 6 pemantauan luaran yang dulu berada di luar rumah, hari ini dia telah berada dalam handphone kita. Dulu mungkin kita kata bahaya itu sangat jauh, dia berada daripada jauh, kita boleh kawal dia, kita boleh uruskan bahaya ini. Tapi hari ini bahaya itu telah berada dalam rumah kita dan dalam handphone ataupun gadget anak-anak kita pada hari ini, yang memerlukan keseriusan kita untuk memantau dan mengawal supaya bahaya ini tidak semakin membarah ataupun memberikan kesan-kesan negatif kepada anak-anak kita. Pagi ini saya nak ajak para penonton semua untuk kita tengok Facebook seorang pakar motivator dalam negara kita ini, iaitu Dr. Syukri Abdullah. Dr. Syukri Abdullah ni sewaktu saya zaman belajar dan saya pernah bekerja di Sekolah Menengah Agama Arabiah Keluang, dia memang sentiasa datang ke sekolah untuk memberikan motivasi kesedaran. Dan sejak akhir-akhir ini fokus ataupun tulisan-tulisan, pandangan, perkongsian Dr. Syukri Abdullah ni lebih menjurus kepada kesedaran, untuk lebih menjurus tentang kesedaran penggunaan handphone di kalangan anak dan para murid ataupun pelajar. Jadi kita nak scroll dia punya Facebook dia, kita nak baca, dan saya ajak tuan-tuan untuk like ataupun untuk jadi friend ataupun follow dia punya Facebook dia. Mudah-mudahan setiap apa input-input perkongsian daripada Dr. Syukri Abdullah ini kita boleh dapat sebagai panduan kepada kita. Dan baru-baru ni dia telah melancarkan 2 e-book, e-book tak silap saya, berkenaan dengan penggunaan gadget ni. Tuan-tuan boleh lihat. Jadi insyaAllah kita akan baca status-status dia yang ringkas, yang boleh memberikan kata input lah, maklumat ataupun untuk menyedarkan minda kita tentang mengapa pentingnya kita nak jaga anak kita daripada rosaknya dengan disebabkan handphone ataupun gadget yang ada pada tangan mereka. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama ni kata Dr. Syukri Abdullah, start awal kawal handphone anak. Tetapkan peraturan belajar dan tegas dengan soal ibadah. Jangan tunggu bila dia tingkatan 3, 4, 5 baru ibu bapa kelang kabut. Jadi betul lah tuan-tuan. Nak melentur buluh, bermula daripada rebungnya. Nak membentuk anak, bermula daripada kecilnya. Bagaimana kita kawal handphone mereka, tetapkan peraturan. Oleh kerana kita ni mak ayah, kita jangan takut untuk kata apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab kita mak ayah, kan. Kalau hari ni orang kata beras kita beli, kan. Beras kita beli, handphone dia pun kita beli, top up dia pun kita bayar. Jadi jangan takut. Jangan takut. Tengok lagi. Okey, yang kedua, satu perkongsian menarik daripada Dr. Syukri Abdullah. Salah satu tugas ibu bapa hari ini ialah mengalihkan keseronokan anak daripada game ataupun YouTube dan sebagainya kepada keseronokan anak untuk kejar cita dan impian. Hari ini sebab bila anak-anak ni tidak ada cita-cita yang besar, impian yang besar, view yang lebih luas, maka mereka merasakan tengok video, tengok filem ataupun main game itu merupakan keseronokan yang orang kata yang terbaik lah, yang best pada ketika itu. Sedangkan kalau mereka ada impian, cita-cita yang besar, mungkin kita boleh mengalihkan keseronokan mereka daripada game kepada cita-cita mereka. Okey, yang ketiga, ni menarik juga ni. Menarik.
Biar anak kita letih kerana banyak membuat latih tubi, dan bukan letih kerana berjam-jam bermain game sehingga tiada masa untuk latih tubi. Kan kadang-kadang anak kita kata letih lama, kerja rumah banyak, cikgu bagi kerja rumah banyak. Tak apa, biar dia letih. Kerana memang tugas dia waktu kecil ni untuk belajar. Memang untuk belajar. Jadi biar dia letih daripada dia sibuk letih main game berjam-jam. Main game sampai waktu malam, tak cukup tidur, pagi siang pula tidur membuta, tak masuk kelas PDPR. Apa nak jadi dengan anak kita? Berubah orang kata sistem harian itu. Malam sepatutnya menjadi tempat berehat, ataupun kalau tempat untuk beribadah, tetapi menjadi tempat untuk main game. Ini dah budaya baru kan. Orang main game tengah malam, orang buat live tengah malam. Kalau saya ada TikTok, tengah-tengah malam tu, remaja yang paling aktif waktu tengah malam tu, pukul 12 tu ramai orang buat live. Ramai yang duduk dalam TikTok berbual dan sebagainya, dalam Ome TV, aplikasi-aplikasi yang lain. Okey, kita tengok lagi. Berulang kali dalam Al-Quran malam dikaitkan dengan rehat. Banyak kali Al-Quran ingatkan kita malam itu dikaitkan dengan rehat. Mak ayah, amalan anak bermain game hingga lewat malam ataupun awal pagi wajib dihentikan. Jadi mak ayah kena ingat, jangan benarkan anak kita main game. Kalau anak kita bawa masuk handphone dalam bilik, minta. Sebelum dia masuk tidur, minta handphone dia. Jangan sampai dia bawa masuk handphone dalam bilik. Kerana kita tahu kalau dia bawa handphone masuk dalam bilik, bukan dia tidur. Dia akan berbual, chat, mesej dengan kawan, tonton video, mungkin kalau parah sikit main game. Jadi bila waktunya dia akan tidur. Jadi yang terbaik sebelum tidur mak ayah minta handphone. Minta handphone. Kalau lah alasan mereka untuk bawa handphone dalam bilik untuk kunci jam bangun pagi, jangan percaya. Memang kita tahu handphone pada hari ni smartphone, smart pintar. Dalam tu ada alarm, kunci jam dan sebagainya. Tetapi belilah jam kedai RM2. Beli jam murah-murah kedai RM2 letak. Kalau betul tu alasannya untuk bangun pagi, kita belikan jam. Itu lebih selamat untuk anak-anak kita. Ibu ayah kena sepakat tangani problem anak buang masa dengan handphone dan TV. Kemuncak masalah bila salah seorang berpihak kepada anak dan banyak berlaku. Maknanya kadang-kadang kita dah sepakat, suami isteri keluarga dah sepakat macam mana rules ataupun undang-undang berkenaan dengan handphone, TV di rumah. Tapi kadang-kadang bila kita ada rasa kasihan, salah seorang sama ada ibu atau ayah ada rasa kasihan ataupun ada mengelak untuk memberikan kelonggaran, maka akan berlaku sedikit-sedikit masalah. Akhirnya sistem ataupun rules ataupun undang-undang yang kita buat di rumah itu tak berjaya. Tak berjaya. Okey, ini satu saranan yang baik juga daripada Dr. Syukri Abdullah. Suka tak suka, ibu bapa kena celik handphone setapak dua ke depan daripada anak. Jika tidak, mana mungkin mahu pantau handphone anak, tak tahu belajar. Suka tak suka, kalau kita rasa susah, ibu bapa kena celik. Yang tengok apa sebenarnya handphone ni apa yang aplikasi yang biasa budak ni download, anak-anak ni download, yang selalu bermain. Macam mana kadang-kadang mereka adalah trik-trik dalam handphone ni, mereka nak sorokkan sesuatu daripada kita. Jadi bapa kena celik. Kalau tak tahu kena belajar. Kena tanya, kena carilah. Anak kita usia sekolah, usianya cari ilmu, bukan cari cinta ataupun kerja. Mereka pelajar, jadi kena belajar. Ingatkan mereka selalu hal ini. Jadi anak kita usia dia tu untuk belajar, cari ilmu, bukan bercinta. Tapi itulah, kerana teknologi handphone pada hari ni, mereka boleh cari kekasih, kawan-kawan luar negara yang jauh, yang dekat. Boleh berkenalan secara live. Ada Ome TV lah, apa-apa aplikasi lah. Saya tak faham sangat tentang orang muda ni, untuk cari awet, cari jodoh dalam orang kata dalam internet, dalam maya. Sedangkan tugas mereka itu adalah belajar. Sebenarnya satu teguran yang menarik juga untuk ibu bapa. Tahun 5 atau tingkatan 5, anak tetap anak. Sama ada anak tu kecil ke, anak tu besar ke, tingkatan 5 ke, tahun 5 ke, ia tetap anak. Tak perlu berahsia password handphone dengan ibu ayah.
berrahsia, itu berrahsia password handphone itu bermakna ada benda yang mahu disembunyikan. Jadi ibu bapa kena tahu password, kena minta, kena check selalu apa yang mereka main video apa, yang mereka tonton video apa, mereka main game apa. Jadi ibu bapa kena check handphone anak, kena minta password. Kena minta password. Kalau dulu mak ayah kita selalu check buku kita, bilik kita kan. Tapi hari ni satu benda lagi, tugas ibu bapa kena cari, kena check handphone anak-anak. Mak ayah, tolong. Tu anak sekolah rendah, laki perempuan dah pandai layan video, foto lucah, bogel dan tengah XX. Wajib kena check. Ni bahaya kes-kes gini dah banyak lah dalam akhbar. Jadi masalah-masalah seksual ini di kalangan budak sekolah rendah ni pun dah berlaku. Mak ayah, jika anak guna dengan bijak, jika anak guna dengan bijak dan betul, memang banyak faedah. Disalah guna pula teramat banyak parah. Itulah handphone. Memang handphone ni banyak manfaat, banyak faedah, banyak kebaikan. Tapi kalau salah guna pun parah, kan? Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Ni di antara saranan-saranan lah yang boleh kita jadikan iktibar. Saya selalu tengok Facebook Dato' Syukri Abdullah ni, yang walaupun anak pun masih kecil 5 bulan, tetapi yelah, sebagai panduan, pedoman kita, peringatan kita bersama. Apabila anak salah guna handphone untuk PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah, ambil balik handphone, ganti dengan komputer ataupun tablet, iPad. Selesaikan banyak problem, usah merungut, bertindaklah. Yalah, bila anak main handphone ni yalah budak kecil, dia boleh sorokkan daripada kita, dia boleh main senyap, dia boleh buka senyap tanpa kita tahu. Jadi ambil balik handphone bagi yang berkemampuan lah. Bagi yang ada duit lebih, ambil balik handphone, bagi dia komputer. Beli komputer murah 400 ke, laptop ke sebagainya, yang murah, yang asal boleh serve ataupun boleh main internet cukup lah untuk dia buat masuk kelas PDPR. Asal boleh menaik laju, okey cukup lah buat kerja kan. Jadi kadang kalau yelah, handphone ni kecil, tu bila kita tengok terlalu dekat, mata kita pun sakit. Kita yang dah, orang kata yang dah berumur ni pun mata pun sakit dengan handphone. Apatah lagi budak kecil yang mata ni tu nak pakai lama, nak pakai lama. Elok ada komputer, bagus, lagi senang, ataupun tab yang besar sikit. Jadi elok ada komputer, kita pun boleh tengok dari jauh, dia tengok apa, dia belajar ke tak kan. Sebab ada juga berlaku mak ayah buat aduan kepada saya kan, dia tak masuk kelas kan, dia main telefon, handphone mak dia main. Okey, ni yang tadi saya sebut tadi tu. Beli jam lonceng murah. Anak tiada alasan nak bawa handphone ke bilik tidur untuk kononnya dijadikan jam kejut tidur. Mereka bijak. Kalau mereka bijak, mak ayah kena bijak. Kalau minta handphone, dia bagikan alasan nak bawa dalam bilik, nak kunci jam, keluarkan jam, ambil jam, handphone bawa ke sini. Jangan bagi ruang. Sebab tu mereka sekolah khusus sekolah rendah ni, sekolah menengah ni, jangan bagi ruang. Kata Dato' Syukri Abdullah, kerana dibiarkan bebas bergadget dari awal, kini ibu bapa dalam ketakutan. Takut anak merajuk, takut anak lari, takut anak boykot, takut anak tak nak ke sekolah. Sebenarnya formulanya kawal dari awal. Kalau kita boleh kawal daripada awal, maka insya-Allah dia akan ikut sistem kita ataupun ikut undang-undang yang kita tetapkan. Tapi kalau kita tak kawal, akhirnya bila kita nak bertindak, akhirnya mulalah berlakunya pemberontakan. Jadi saya rasa sekarang tu je perkongsian. Itu di antara nasihat-nasihat yang baik, tips-tips yang baik daripada Dr. Syukri Abdullah, yang tuan-tuan boleh follow, boleh dapatkan pandangan, dan boleh beli juga e-book dia, buku dia yang berada di pasaran, boleh langgan dan sebagainya, untuk kita menambahkan ilmu-ilmu berkenaan dengan parenting ataupun pendidikan kepada anak-anak ni, insya-Allah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini boleh berkembang dengan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.